Alhamdulillah, salatu wassalamu ala anbiya wal mursalin alihi wa sahbihi subhanallahi illa ma antal alim rabbish wa yassir wa ta'ala la yassir alaina ila hadrat Nabi Muhammad Mustafa wasallam wa ala alihi al-kiram wa tabi'ahum bi ihsan wa khusus dan kitab al-Sanusi rahimahullah wa masyayikh walidina an ta'awudhu billahi الرحيم الرحمن الحمد رب العالمين الرحمن مالك كل واحد فضل صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم kepada Allah Ta'ala pada kesempatan kita menyambung lagi pengajian kita Matan Mulbarahin, dan juga kita insyaAllah kita sambungan kita wala musannifu rahimahullah ta'ala ala bi'ud kita pengarang kita masuk kepada tajuk istighna dan juga istiqamah wa yajma fi hadhihi al-aqaidi kullihu la illallah Muhammadur Rasul bima'na al-uluhiyyati ilahi an kulli ma siwa وافتقار كل ما عداه إليه أنا لا إله إلا الله مستغنيا عن كل ما سواه ومفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله تعالى. Baik. Dan dihimpunkan, ketahuilah bahawa sesungguhnya dihimpunkan di dalam makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu segala simpulan-simpulan akidah atau simpulan-simpulan iman, dan dihimpunkan itu maksudnya dalam yang kita belajar sebelum ni, iaitu sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, sifat harus, kemudian sifat wajib bagi Nabi, sifat mustahil, sifat harus. Semua itu dihimpunkan sebenarnya dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua dihimpun di situ. Jadi dalam pembelajaran ataupun metodologi Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, mereka membahaskan segala-gala sifat yang kita dah pelajari sebelum ini. Ia berdasarkan sebenarnya daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firman, Allah Ta'ala dalam surah Muhammad, maka ajarkanlah la ilaha illallah, Tuhan yang disebut pada wujud itu dan di dalam hadis Nabi juga, Nabi pun sebut an-uqad hatta yashhadu an la ilaha illallah. Riwayat hatta yaqulu la illallah. Maka hadis tu dari sudut pengalaman Ustaz sendiri pun, hadis itu kami pernah buat takhrij dulu bersama dengan Dr.
Mak Sa'id Hawi Madatang, kalau tak silap Ustaz, tahun 2015 masa Ustaz tahun kalau tak silap. Tak ambil madah takrir hadis. Takrir hadis tak ambil bersama dengan Dr. Muhammad Said Awal. Dan Dr. Said Awal dia bagi kita punya tugasan dalam kelas masa tu, iaitu dengan mencari hadis ni, takrir hadis ni. Sebab Dr. Said Awal dengan Dr. Mashhur dia lain sikit. Kalau almarhum Dr. Mashhur, dia punya kaedah setiap orang lain-lain hadis. Tapi kalau Dr. Said Awal, satu kelas tu satu hadis yang sama. Cuma nanti dia akan tengok perbezaan sejauh mana setiap orang boleh dapat. Tu ada perbezaan. Cuma Raja Melayu ni dia puji sebab kita buat takhris tu secara berkumpulan beramai-ramai. Kita bukan buat seorang-seorang. Itu dia puji lah. Sebabnya pun yang ada kepakaran untuk nak buat takhris seorang-seorang tu para ulama sahaja. Kita ni orang biasa, dia kata. Jadi bila orang biasa, orang awam ni, kita kena buat secara berkumpulan. Itu lagi bagus. Jadi tugasan kami pada ketika semester ambil semester madah takrir hadis bersama dengan dia dalam semester tu, ialah tugasannya hadis umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Dan hadis tu panjang lah. Dan hadis ni sepanjang pengalaman Ustaz sendiri, tak boleh tak ingat sama ada Ustaz report yang sebenarnya bukan satu tahap, satu hadis dia tu kami buat, kami bersama Ustaz sama-sama dengan sahabat-sahabat lain lah, kelas semua kan satu tidak 15 orang sahabat yang meriwayatkan hadis. Cuma beza lafaz sahaja. Ada lafaz an yaqulu la ilaha illallah, ada lafaz an yashhadu. Tapi memang dalam periwayatan hadis tersebut memang pada pangkalnya umirtu al-qatilan nas, itu memang ada. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Oh, dia tanya, memerangi manusia. Pernah jawab pada orang dalam ijtihad Nawawi, kita tulis dan hadis yang kita takhris tu, itu salah satu soalan dari saya awal. Dan markah untuk tulis ringkasan tu saja 20 markah. Maksud itulah soalan dia tak banyak. Dia tanya tentang turuk takhris, kemudian kaedah takhris, kan ada 4-5 turuk tu kan. Turuk pertama, turuk kedua, turuk ketiga sampai turuk kelima yang bahas kilometeroniyah tu. Itu antara soalan-soalan dia lah. Dan beberapa lagi soalan-soalan lain. Kemudian soalan yang saya paling ingat last sekali tu, dia suruh tulis takrir ringkasan yang kau faham daripada hadis ni. Jadi dia tulis tak ada dalam 20. Tapi saya tak, sebab saya tak boleh lepas dengan nota tak dapat melakukan nak soal markah tak cukup lah. Saya nak sebut itu tadi mutawatir, tahap mutawatir. Jadi diriwayatkan oleh 15 orang sahabat. 15 orang sahabat, ada 6 yang memang fuqaha sahabat, bukan semua sahabat, sebahagian fuqaha. Antara Abdul bin Abbas pun Sabi itu fuqaha. Dia tak tahu dalam riwayat Syekh kita
orang ke 12 orang sahaja. Kita dekat dalam satu ini dia tulis pada al-Arqam bermazhab. Itu fuqaha sahabat mana tu berfatwa dan orang. Itu bukan kata tak. Cumanya jarang-jarang mengeluarkan paling banyak sekali berijtihad, paling pendapat ada lebih kurang 9 ke 12 orang. Antara ada nama-nama yang saya sebutkan tadi itulah. Malah Sayyidina Abu Bakar sendiri pun syahdu kalimah dia disebut dia sederhana dalam berfatwa. Dia tak terlampau sikit. Itu Sayyidina Abu Bakar, dia sederhana. Tapi yang paling banyak antara nama-nama yang saya sebut tadi lah. Baik. Jadi hadis itu tadi kalau kita tengok mafhum dia mengajarkan ya, ataupun kita ambil daripada sudut makna hadis itu kan, fiqhul hadis tu. Jadi dia memberi faham kepada kita bahawa Rasulullah SAW memang diutuskan. Aku ni diutuskan selain daripada untuk makarimal akhlak, tetapi untuk nak menyeru kepada sekalian umat manusia supaya beriman kepada Allah Ta'ala. Ada sebagai riwayatlah yang menambah. Pada asal iaitu beriman. Maka daripada ayat Quran dan juga hadis yang mutawatir tadi, berarti maknani itu kan, makna itu tadi. Jadi maka kita faham daripada dua dalil yang kuat ni tadilah datangnya kaedah dari Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi untuk menyusun kaedah bagaimana nak memahami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana nak mengajarkan kepada orang awam setakat mana yang penting dalam fardu ain untuk nak memahami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan untuk nak mengamalkan dalam kehidupan. Maka disusunlah oleh ulama ni tadi menggunakan, memadukan antara dalil naqli yang kita dah sebut tadi dah. Level pemahaman kepada itu dengan kaedah dulu tiga hukum adat dengan hukum. Maka dia menggunakan dalam nak memahami dalam matan Ummul Barahim itu kita cerita berkenaan dengan apa untuk nak dalam nak dan di hujung ni Syekh sebab ataupun Syekh Muhammad Yusuf ini dia punya kaedah sifat wajib terus bagi Allah, baru bagi Nabi, hukum dalam la ilaha illallah. Baru kita nak dapat masuk. Syekh Abdul Rauf ini jadwal akidah itu jadwal itu. Dia ambil daripada ni Ibrahim Syekh Rauf kita sekarang ni lebih. Jadi kalau kita bawa la ilaha illallah dulu baru kita bahas bawah dia. Gitu. So mengikut betul dan kesesuaian. Maka dihimpunkanlah segala simpul. Apa dia? Apa itu tadi? Tidak simpulan-simpulan pegangan. Sifat yang wajib bagi Allah mustahil, kemudian sifat mustahil, sifat aruf, semuanya itu dihimpun dan iaitu la ilaha illallah Rasulullah. Baik. Itu makna uluhiyati. Semua itu merangkumi dalam masalah-masalah ketuhanan dan kenabian.
Maka istighna'ul ilahi an kulli ma siwa, yang dimaknakan dengan istighna itu, istighna'ul ilah ialah maha kaya. Istighna'ul ilahi an kulli ma siwa, iaitu maha kaya Allah Ta'ala daripada sekalian sesuatu. Maknanya daripada Allah Ta'ala kaya daripada segala sesuatu, itu dimaksudkan dengan istighna. Wa iftiqar, dan iftiqar kulli ma adahu ilaih, dan berhajat, sangat-sangat berhajatlah segala sesuatu, iaitu makhluk, kullu ma adahu, iaitu segala sesuatu yang selain daripadanya kepadanya. Maknanya berhajatlah sekalian makhluk ni kepada Allah Ta'ala. Sekalian makhluk, tidak ada yang terkecuali. Itulah kaedah, dua kaedah yang besar dalam nak memahami kalimah la ilaha Muhammadur Rasulullah. Dia menggunakan situ ini tadi, istighna dan juga iftiqar. Yang mana istighna ni terangkum dalam dia beberapa sifat yang wajib, mustahil dan juga harus, dan iftiqar begitu juga terangkum padanya beberapa sifat wajib, mustahil dan juga harus, baik pada Allah dan juga pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita masuk fa makna la ilaha illallah. Syekh sebut, dan ada pun makna la ilaha illallah itu, apabila ditanya kepada kita, kita pun akan terjemahkan la ilaha illallah itu tiada Tuhan melainkan Allah. Bagaimana kita nak sahkan betul-betul tiada Tuhan itu, tiada Tuhan yang macam mana maksudnya? Maka Syekh sebut la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftakiran ilaihi kullu ma adahu illallahu ta'ala. Tak ada sesuatu yang maha kaya daripada selain dia dan berhajatnya kepada dia melainkan Allah Ta'ala semata-mata. Mungkin antum boleh tengok dekat dalam YouTube yang diorang ada buat video, nama dia Syahadat Tuku Paluh. Syahadat Tuku Paluh pun dia ambil daripada sini juga. Tidaklah, dia lebih kurang bunyi dia, tidaklah berhajat sesuatu, tidaklah ada yang maha kaya selain dia kepada melainkan dia, dan tidaklah ada yang berhajat dia melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Banyak lagi lah syahadat Tuku Paluh tu. Cuma maksud syahadat Tuku Paluh tu Ta'ala. Maka yang terkandung dalam sifat istighna ni, dalam kaedah istighna ni, ialah beberapa sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Antaranya al-wujuda wal-qidama wal-baqa'a wal-mukhalafata wal-qiyama binafsi wal-tanazzu'u 'anil naqaisi. ويدخل في ذلك وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام. لو لم تجب له هذه الصفات لكان محتاجا إلى المحدث أو المحل أو من يدفع عنه النقائص. Baik. Yang termasuk dalam istighna, apa yang dimaksudkan dalam istighna? Daripada sifat 20 tu, yang termasuk dalam istighna hanya ada berapa? Pertama dia wujud, yang kedua qidam, kemudian baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, yamuhu binafsi, kemudian sama,
basar, kalam. Sama, basar, kalam. Maka ini termasuk dalam istighna. Kenapa dimasukkan dalam istighna? Sebab jikalah tidak dimasukkan dalam istighna, makna dia sifat wujud tu bukan pada istighna, maka nescaya akan ada yang menciptakan dia. Bukti Allah Ta'ala itu istighna, maha kaya dia, maha agung, maha hebat dia daripada sekalian makhluk, ialah dia tu wujud. Wujud kan binafsi. Tidak ada yang mewujudkan dia, tidak ada yang menciptakan dia, dan dia tidak berhajat pun kepada sesuatu yang menciptakan dia. Tidak begitu juga. Allah Ta'ala itu ada tanpa permulaan bagi kewujudan yang tidak. Maka ini juga menunjukkan benar, maha agung dia. Maka dia penghujung, maknanya tiada pengakhiran itu lama-lama. Itu menunjukkan bahawa itu benar, maha hebat dia. Mukhalafatuhu lil hawadis, dan Allah Ta'ala itu mukhalafah lil hawadis, itu berbeza daripada sekalian makhluk. Itu menunjukkan bahawa wal qiyamah, dan qiyamuhu bina, dia berdiri dengan sendiri, maksudnya hajat kepada sesuatu untuk menjadikan dia, dan dia tidak berhajat kepada sesuatu untuk dia duduk ke tempat dan sebagainya. Dan juga tidak ada sesuatu yang boleh menyuruh dan menegah dia daripada melakukan apa sahaja yang dia kehendaki. Itu Allah SWT. Qiyamuhu binafsih wa tanazzuha 'anil naqais, dan segala sifat dan sifat tanazzuh. Zuh ni makna dia maha suci, menyingkirkan segala kekurangan, kekurangan. Wa yadkhulu wujub as-sam'i, ya, padanya wajib sama, iaitu mendengar. Kerana mendengar Allah Ta'ala itu bukanlah memerlukan kepada alat dan memerlukan kepada suara, tidak. Dan juga basar dan melihat, begitu juga. Dan juga kepada kalam, dan juga sifat kalam. Sama, basar, kalam. Semua itu menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu istighna. Idlau lam tajib lahu hadhihi sifat, dan jikalaulah tidak diwajibkan pada Allah Ta'ala itu segala sifat-sifat ini, lakana muhtajan ilal muhdis, maka dia berhajat kepada yang menjadikan dia, awil mahallin, ataupun dia berhajat kepada tempat untuk dia duduk, aw man yadfa'u anhu naqais, dan berhajat juga lah dia kepada segala sesuatu yang boleh menghalang kekurangan bagi diri dia. Maka segala semuanya mustahil. Allah Ta'ala dia tidak berhajat, dan dia tidak backup. Dia tak berhajat kepada backup, kerana dialah sendiri yang memberi yang menentukan segala sesuatu. Begitu, tidak ada perlu kepada yang nombor 2, nombor 3, nombor 4. Baik. Itu perbahasan berkenaan dengan istighna yang pada awal. Baik, tengok lagi sikit. Wa yukhadhu minhu tanazzuhu ta'ala 'anil af'ali wa illa ila ma yuharabuhu kaifa la wa'azal ghadiyyu dan dipahami lagi pada makna istighna ini, yaitu tanazzuhu ta'ala 'anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ternafilah padanya, maha suci, mempunyai tujuan-tujuan atas segala maksud aghrad ni, maksudnya mengambil dia apa?
mengambil ataupun mengambil daripada perbuatan dan juga ataupun ketetapan. Begini, Allah Ta'ala menyuruh kita menciptakan kerana nak ambil faedah daripada makhluk. Tak ada pun Allah Ta'ala tetap. Allah Ta'ala salat 5 waktu. Kalau kita salat, kalau kita tak salat, dia jadi genap martabat. Tidak. Sebenarnya salat tu bukan untuk Allah Ta'ala. Salat tu untuk kita. Allah Ta'ala tak kisah pun. Solat tu bukannya satu perkara yang boleh beri kesan kepada dia. Maksudnya kalau Allah Ta'ala tak perintahkan solat tu pun, kita solat. Yang solat, kalau kita solat, kita dapat faedah. Kalau kita tak solat, kita Allah Ta'ala tak untuk kesan dengan itu maksud dia tu. Dia hancurkan sesuatu. Dia dia tak ciptakan sesuatu. Segala semua tu Allah Ta'ala dia tak ambil pun sebab musabab. Dia tak perlu pun kepada sebab musabab. Dan dia tidak perlu kepada hasil. Dan dia tidak perlu kepada ambil faedah ataupun kesan. Dia tak perlu. Macam kita lain. Kita belajar, kita dapat pandai. Kalau tak belajar, begitu. Atau makan, baru kita. Kalau kita tak makan, maka tak dapat kenyang bola. Itu nisbah pada kita. Kalau kita sebab tu tadi, maka tak jadi hasil. Kita nak mengambil faedah. Itu makhluk. Allah Ta'ala dah. Dia buat ke, dia tak buat benda tu, dia tak ada sikit abuk pun terkesan pada dia sebenarnya. Cuma jawapan yang diberi oleh sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Ali, Allah dalam makhluk itu sebenarnya menunjukkan kehebatan dan kekuasaan dia. Kalau dia tak cipta sekalipun, dia tetap hebat, dia tetap maha agung. Cuma dia menunjukkan kuasa dia, maka diciptakan segala-gala makhluk. Daripada sebesar-besar makhluk yang nama dia Arash, sampailah sekecil-kecil makhluk yang nama dia Zarah. Semua tu Allah Ta'ala cipta untuk menunjukkan kehebatan dan juga keagungan dia. Dan sekira Syekh kata sini, wa illa, dan jikalah dia berhajat kepada sesuatu, maksudnya dia berhajat kepada kesan, dia dia mengharapkan, maksudnya kalau dia suruh ataupun dia larang akan memberi kesan kepada dia, lazim iftiqaruhu ila ma yuhassilu gharadu, maka lazimlah pada dia berhajat kepada orang melakukan, mana makhluk melakukan apa yang dia suruh. Padahal Allah Ta'ala tidak berhajat pun. Kalau makhluk buat, mana dia solat, kalau kita ibadah, kita sembah Allah Ta'ala, kita lah yang untung. Kalau kita tak sembah Allah Ta'ala, kita lah yang rugi Allah Ta'ala. Tapi ini wa'idlah takdir, kita takdir je. Betul pun. Nak menajamkan ataupun menetapkan bahawa tidak begitu, maksudnya jika mengharapkan ataupun Allah Ta'ala mengambil faedah suruhan dan juga larangan atas segala ataupun yang tidak diterapkan, jikalah dia itu, maksudnya dia berhajat kepada, maka mustahil. Kaifah Syekh kata Allah berhajat pada situ. Sedangkan Allah Al-Ghani, mana maha kaya ni tidak berhajat pada satu benda. Tuhan kulimasi, Allah Ta'ala itu maha agung, selain dia, daripada makhluk dia tak berhajat pun kepada makhluk tu. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin, kan? Semuanya Allah Ta'ala itu maha agung, maha kaya daripada sekalian. Baik. Itu
beberapa yang kita boleh maksudkan dulu lah. Dan kita tengok sikit lagi. Wa yuzuhu aidan, dan difaham daripada perkara ini juga annahu, ini daripada istiqar itu tadi. Ada istiqar maksud apa? Allah Ta'ala Maha Agung, istighna. Apa yang dimaksudkan dengan istighna tadi? Makna Allah Ta'ala ghaniyun, dia maha kaya daripada makhluk dia. Yang difaham juga daripada ini, saya kata annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinati wa la tarkuhu, dan dia tidaklah wajib untuk menjadikan sesuatu makhluk, dan tidaklah wajib bagi dia untuk meninggalkan penciptaan tersebut. Mana dia Allah Ta'ala cipta sesuatu mungkinat atau makhluk, ataupun tidak mencipta satu mungkinat, tidak mencipta makhluk, itu semuanya benda tu harus, bukan wajib. Dia menciptakan ke, meninggalkan ke, maknanya dia tidak menciptakan makhluk tu, segala-gala tu, semua tu ialah harus saja bagi Allah, bukan wajib. Bukan wajib pada dia untuk menciptakan makhluk, ataupun wajib bagi dia untuk tidak menciptakan makhluk, bukan. Semua tu harus saja, harus Allah Ta'ala ciptakan, dan harus juga dia tidak menciptakan makhluk. Izla wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan kazawabi basalan, maka najal akrar ila zat liyatakammala bihi gharaduhu, la yajibu fi haqqihi ta'ala illa ma huwa kamalun lahu kaifa wa huwa jalla wa azal ghaniyu an kulli ma siwa. Dan jikalah wajib untuk Allah Ta'ala mencipta sesuatu itu, dari sudut akal lah, pada sudut akal lah kita fikir, kalau Allah Ta'ala wajib menciptakan sesuatu, contoh dia pahala. Contoh dia pahala, memberi pahala ke atas segala kebaikan yang dilakukan. Lakana jalla wa azza muftaqiran ila zalika syai'in liyatakammala fihi gharad, maka berhajatlah Allah Ta'ala kepada sesuatu itu, maknanya orang melakukan segala perkara baik untuk nak menciptakan pahala. Padahal perkara itu mustahil. Allah Ta'ala ciptakan pahala, ciptakan dosa, bagi pahala, bagi dosa itu, atas perkara itu harus saja dibagi. Sebab itu dari fahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah, harus seseorang itu masuk ke dalam syurga, begitu juga harus seseorang itu masuk ke dalam neraka. Dan harus penghuni syurga itu masuk ke dalam neraka, dan harus penghuni neraka itu harus. Dari sudut dalil pun memang harus. Maksudnya ada orang ahli syurga, patutnya ahli syurga, tapi akhir-akhir sebelum masuk syurga, masuk ke dalam neraka, campak. Kenapa? Ada beberapa sebab. Kerana ada tuntutan, kerana dia ada melakukan kesalahan apa dan sebagainya, itu dia begitu. Banding ni lah, banding biasanya buat tendok. Dan kita tengok dari sudut pahala tadi, bukan wajib menciptakan, dia memberikan pahala kepada seseorang yang melakukan kebaikan. Wajib. Sebab engkau dia berhajat tidak kepada orang melakukan kebaikan untuk dia nak bagi pahala. Kalau tak jadi pahala. Bukan begitu maksudnya. Itu mustahil. La yajibu fi haqqihi ta'ala illa ma huwa kamalun lahu. Ini kerana tiada perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala melainkan segala kesempurnaan. Syekh sebut sini, tidak ada perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala untuk melakukan sesuatu perkara. Tak wajib. Tak wajib Allah Ta'ala menciptakan, dan tak wajib Allah Ta'ala tidak menciptakan. Tak wajib Allah Ta'ala memberikan pahala, dan tak wajib juga Allah Ta'ala untuk tidak memberikan pahala. Tak wajib Allah Ta'ala memberikan dosa, dan tak wajib juga untuk tidak memberikan dosa. Kalau itu semua harus. Maka jikalah Syekh sebut sini, jikalah Allah Ta'ala itu
itu wajib memberikan pahala kepada benda baik yang orang buat, perbuatan baik yang orang buat. Suatu hamba dia buat benda baik, maka wajib dapat pahala. Jikalah kita faham begitu, maka Allah Ta'ala berhajat kepada orang buat baik untuk dia nak beri pahala. Sudah. Jadi pelik kalau kata semua orang buat jahat kata, tapi macam mana pula dia nak beri pahala? Kalau dia tak dapat nak beri pahala tu tadi, maka apalah kekurangan? Mustahil. Kaifa wa huwa jalla wa azal wa an kulli ma siwa. Sedang macam mana pula benda dia boleh berlaku? Tak logik. Sila itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Agung, Maha Kaya, dia daripada segala makhluknya. Yang ni kita nak tolak pahaman Mu'tazilah, kita nak tolak pahaman Qadariyah, kita nak tolak pahaman Jabariyah. Ni kita nak bahas ini. Dan kita nak tolak juga pahaman Mujassimah, Musyabbihah, semua tu. Okey? Okey, ayam. Duduk sini. Ya. Jadi kita nak tolak pahaman-pahaman yang sesat tadi. Kenapa pula? Daripada kaedah ni cuba untuk fikir sikit kan. Cuba kita renung sikit. Tegakkan akal kita sikit. Pahaman Jabariyah itu mengatakan bahawa segala yang manusia buat, segala yang manusia tinggalkan itu bukan pilihan manusia itu sendiri. Semua itu adalah jabar. Maknanya dia semua segala itu ketentuan. Kalau dia berzina pun itu Allah. Maksud dia buat benda baik pun Allah tentukan buat benda baik. Maka makhluk itu tidak dipertanggungjawabkan dengan segala benda baik dan segala benda buruk yang dia buat. Betul ke tidak? Salah. Kalau macam itu, berlakulah bahawa Allah Ta'ala itu salah cipta makhluk. Kat situ. Sebabnya tak boleh nak kawal. Tak boleh nak kawal makhluk itu sendiri. Dia buat benda baik pun Allah. Dia buat benda jahat pun Allah. Maka payahlah. Itu jawabannya. Qadariyah kalau dan juga Mu'tazilah macam mana pula? Dia ada sikit je beza. Tapi pahaman dua ni lebih kuat saja pada bab akidah. Iaitu Mu'tazilah dan juga Qadariyah. Mu'tazilah ni memahami bahawa yang baik wajib syurga, yang jahat wajib neraka. Ada faham gitu? Ada manzilah baina manzilatain. Itu Mu'tazilah. Mu'tazilah faham gitu. Kalau orang tu buat baik wajib dia syurga. Sudah. Kalau dia buat jahat wajib dia neraka. Itu fahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah faham gitu. Kalau Qadariyah jadi sikit beza dengan Mu'tazilah. Kalau Qadariyah ni dia faham macam mana? Allah Ta'ala dia maha kuasa menciptakan makhluk. Tapi bila makhluk tu dah diciptakan, maka makhluk tu dibuat dia punya sendiri. Allah Ta'ala tak. Dia faham Qadariyah. Dia punya aman untuk Qadariyah. Dia la qudratillah. Dia faham gitu lah. Dia kudrah tu ialah maknanya kalau makhluk tu pilih pilihan makhluk tu sendiri. Kalau dia buat jahat makhluk tu sendiri, bukan yang Allah Ta'ala. Itu dia menafikan dosa pahala. Dia menafikan dosa pahala. Dia menafikan pembalasan di hari akhirat. Makhluk sebagainya itu semua itu dinafikan. Ada berapa? Kalau yang Mu'tazilah ni orang yang buat surga, yang buat jahat, maka dia menafikan. Atau yang menjadi kami bahawa apa sahaja yang juga pada makhluk. Kalau Allah Ta'ala itu istighna, maha kaya, makhluk hebat juga. Allah Ta'ala itu istighfar juga
lima adahu ilaihi, maksudnya berhajat segala sesuatu selain daripada dia kepada dia, maknanya berhajat segala makhluk kepada dia, kepada Allah Ta'ala tu. Maka Mujassimah Musyabihah pun begitu juga. Dia faham bahawa makhluk pun berhajat juga kepada makhluk yang lain. Jadi kita segala ganda. Ini daripada maksud istighna itu sendiri kita dah nampak. Nanti kita tengok pula mana itu. Jadi terkandung dalam ni itu beberapa sifat yang mana kalau kita faham daripada situ ada beberapa simpulan iman yang terkandung dalam istighna. Yang pertamanya ialah wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan itu tadi, wujud, tidak, baqa, mukhalafah, hawadis, qiyamu binafsi. Kemudian dia tanazzuh daripada segala sifat naqais dan juga segala sifat yang kekurangan, segala kekurangan sebagainya itu. Kemudian wajib pada dia sifat sama, basar, kalam, itu maha mendengar, maha melihat, maha berkata. Dan Allah Ta'ala itu nafi pada dia mempunyai tujuan atau sebab atas segala sesuatu perbuatan atau hakam dia. Allah Ta'ala ciptakan sesuatu bukan kerana sesuatu, tetapi dia ciptakan sesuatu kerana dia maha agung, maha esa, dia maha pencipta. Dia tak berhajat pun kepada Allah sebab tak berhajat. Sebab tu ada ulama kita yang komentar kepada beberapa ulama lain yang mengatakan bahawa Allah menciptakan makhluk ni kerana di'illatin, kerana dengan sesuatu tujuan. Maka dijawab oleh ulama yang muhaqqiqin dalam bab akidah ni bahawa tidaklah perlu betul, benda tu tak betul. Sebab Allah Ta'ala dia cipta sesuatu, dia tidak berhajat kepada sesuatu pun. Dia tidak memerlukan kepada suatu sebab, dia tidak berhajat kepada sesuatu, tidak. Cuma Allah Ta'ala menciptakan sesuatu kerana dia maha pencipta. Dan dia juga tidaklah wajib menciptakan sesuatu yang harus, iaitu makhluk, dan tidak juga lah wajib untuk dia meninggalkan dia, dan tidak mustahil. Tidak mustahil Allah Ta'ala boleh ciptakan makhluk. Dan bukan mustahil pula dia menciptakan makhluk. Dia boleh, dia harus ciptakan makhluk ni. Bukan wajib. Dan juga bukan mustahil. Allah Ta'ala alam. Jadi sekadar itu saja dulu. Jadi kita masuk pula perbahasan berkenaan dengan ittifaq. Ada berapa soalan? InsyaAllah, adakah apa soalan? Itu masih sama lagi. Ini tadi macam nak cakap ni, tak jadi. Soalan tadi Ustaz dekat komen. Oh, soalan kat komen. Oh, tanda tengah azan. Okay. Soalan tadi yang tanya soalan berkenaan yang satu kisah yang Nabi pernah ceritakan, kisah zaman Bani Israel. Ada seorang lelaki
lelaki yang bunuh 99 orang tu kan. Dan selepas dia bunuh 99 orang, dia nak pergi bertaubat. Dalam perjalanan dia nak pergi bertaubat, dia jumpa pendeta kata engkau ni memang tak boleh dimaafkan. Jadi dia pun bunuh lah pendeta tu tadi, jadi genap jadi 100. Kemudian dia dalam perjalanan lagi untuk pergi nak mencari taubat dia tu lah, maknanya dia nak pergi mencari. Maka di hujung tu Rasul kata apa? Dia dimaafkan. Kan ada kisah berlaku mungkin kisah tu malaikat rahmat dan juga malaikat azab, dia nak timbang dia ni lebih kepada mana, lebih kepada jalan nak pergi bertaubat ke ataupun lebih dekat lagi dengan jalan dia dekat yang dibunuh orang tadi. Maka lebih dekat lagi dengan jalan dia nak pergi ke buat kebaikan, maka dengan situ dia diampunkan. Di sini yang kita antara dalil jugalah dalam Syarah Maturidiyah, tak kita memiliki dalil ni, iaitu setiap orang tu tadi, semua orang diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertaubat sebelum daripada nyawa tu sampai kepada hakum. Sebelum mati. Walau dosa kesalahan itu sebanyak mana pun sekalipun, beribu-ribu orang dibunuh pun. Cuma adakah dia akan dibalas di neraka dulu lepas tu masuk dalam syurga? Itu adalah atas rahmat Allah. Jangan kita faham gini dia. Sebabkan kau banyak dosa, walau kau taubat nanti masuk dalam neraka dulu kau masuk syurga. Mana ada boleh kita nak itu? Salah sebenarnya. Allah Ta'ala bila dia ampunkan seorang tu, habis dosa itu semua dihapus. Semua dosa dia dihapus. Yang tak dia beri ampun ni ialah syirik. Melainkan dia taubat. Kalau dia taubat pun dia ampun juga. Mana dia taubat tu, dia kembali kepada Islam boleh bila dia mengucap ke kalimah syahadat semua, maka Allah Ta'ala terima taubat dia. Urusan kalau dia tu masuk dalam neraka dulu kemudian baru masuk dalam syurga, itu urusan Allah Ta'ala. Tapi dari segi asas dia kita faham bahawa jika seorang tu telah bertaubat, insya-Allah syurga lah tempatnya berdasarkan janji-janji daripada Allah Ta'ala dan juga janji-janji daripada Nabi, bahawa Allah Ta'ala akan mengampunkan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha'. Kan? Dalam Al-Quran tu kalau kita baca dia ada sambungan liman yasha'. Perkataan kepada siapa yang dia kehendaki. Semuanya Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa orang yang mensyirikkan dia, maknanya yang memusyrikan Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala wa yaghfiru duna dzalika, dan dia mengampunkan dosa selain daripada itu. Lima yasha, barang siapa yang dia kehendaki, kepada siapa yang dia kehendaki. Mana dia? Keampunan dan rahmat Allah Ta'ala itu ialah pada Allah Ta'ala, bukannya pada perbuatan orang itu, bukan kepada kesalahan ataupun kebaikan yang orang buat. Tapi dari segi kita nak memahami, jika orang tu tadi memang mengamalkan kehidupan ahli syurga dan mati pun dalam keadaan dia kekal beriman dan sebagainya dan dia bertaubat, maka insya-Allah masuklah dia ke dalam syurga berdasarkan asbab-musabab yang kita lihat tadi. Tapi walau tak ada bagaimana sekalipun, Allah Ta'ala itu lebih tahu dan maha adil. Sebab itu kita bukannya kerja kita nak menghukumkan perkara akhirat orang. Kita jangan menghukum akhirat orang. Itu. Baik. Jelas Alhamdulillah. Ustaz nak tanya, apakah hukum pinjam duit untuk menunaikan haji sedangkan dia tak mampu bagi nafkah, semuanya tak cukup? Mana soalan tu Mas? Cuba di-start sikit. Yang bahagian yang anda sebut
sedangkan dia dah mampu bagi nafkah, cumanya tak cukup 500 saja. Macam mana tu? Kebetulan dia diberi rezeki untuk buat haji. Mana anda tak berapa faham soalan tu. Anda tak berapa faham. Tak, yang kalau kata nafkah tu, apa kaitan dia pula kat situ tu? Cuba anda buka mat. Cetak lah. Rekod tak? Tahu lah. Ia dapat dah rezeki untuk menunaikan haji tu. Cuma ia dah dapat gaji lagi tak. Cuma dia pinjam dulu duit dia. Dia orang. Oh, duit itu tak cukup lah nak pergi jalan, nak pergi tu. Sebab apa dia pinjam? Sebab gaji dia belum masuk. Jadi kalau kata gaji dia masuk, dia cukup lah tu macam tu. Benda tu harus pergi buat haji gitu. Mazhab kita Syafi'i pun begitu kan. Orang yang berhutang dan boleh membayar hutang. Faham tak? Dia ada istita'ah untuk bayar hutang. Maknanya dia bukan saja buat hutang. Dia berhutang tu dalam keadaan dia istita'ah untuk bayar. Maka adakah harus dia pergi menunaikan haji? Maka hukum harus. Sebagai contoh, kalau kita buat perbandingan, orang berhutang beli rumah di kereta. Terang. Jadi beli kereta, pinjam 9 tahun, beli rumah, pinjam 30 tahun. Takkan dalam masa 30 tahun, 9 tahun, tadi dia tak kira langsung pergi haji? Tak. Dia boleh tak pergi haji. Cuma, dia kena pastikan bahawa bila dia pergi haji, hutang dia tadi untuk dibayar tak terganggu. Itu haji. Dengan maksud, sebab tu di Malaysia kita buat satu nama institusi nama dia tabung haji. Tabung haji ni kita simpan duit kat sana tu, cukup dia pergi belanja, pergi balik pun semua, maka baru nama kita naik, kita pun boleh pergi haji. Itu tabung haji. Maksudnya kita buat tabungan untuk pergi haji. Adapun dengan sebab tabungan tadi, dia tidak menghalang untuk kita pergi buat pinjaman rumah, pinjaman kereta, pinjaman apa-apa. Benda lah, tak salah pinjaman apa pun. Jadi, bila kita balik daripada haji sekali pun, tetap lagi kita ada gaji untuk bayar lagi pinjaman-pinjaman ni tadi. Maka kita punya haji itu harus kita jadi usaha. Yang dilarang daripada pergi haji dengan sebab hutang tu, memang dia dah lah tak ada duit, dia fakir, miskin, tak ada dah sumber yang mencukupi untuk dia nak bayar hutang, tapi sanggup dia pergi hutang, bergolok bergadai dan sebagainya untuk nak pergi tunai haji. Itu tak dibenarkan sebab dia tidak sampai tahap istibah. Agama kita ni dia taklah menyuruh sampai orang jadi itu ganakan nak pergi haji sampai jadi papa gana. Sebab tu bab istita'ah man istata'a ilaihi sabila, tu maksudnya dia bukannya hukum istita'ah tu kepada individu nak pergi haji ni saja, tapi dia dihukum juga perjalanan dia pergi balik, dihukum juga dengan orang yang ditinggalkan, dihukum juga dengan kehidupan yang selepas dia balik lagi. Adakah dia mampu untuk nak menanggung lagi? Kalau tak wajib lagi dia pergi haji. Itu antara, kalau antum buka balik lah dalam bab istita'ah. Istita'ah dalam bab kita naik haji umrah ni, dia ada 3 bahagian penting, iaitu individu itu sendiri, kemudian perjalanan dia, dan orang yang ditinggalkan. Tiga tu. Maksud orang yang ditinggalkan tu, kalau dia balik nanti daripada tunai haji umrah, adakah dia jadi melarat, puan-puan dia jadi miskin, kumpulan dan sebagainya. Kalau jadi sampai tahap macam tu, nampak dah bila kira gitu. Jadi di situ dia tidak wajib pergi tunai haji. Sama lah nampak hutang tadi. Dengan sebab nak pergi tunai haji umrah, maka dia bergolok bergadai, berhutang apa semua sampai ke korban sebetulnya. Maka dia tidak diwajibkan pergi haji sebab dia tidak ada sifat. Allah Ta'ala. Jelas? Jelas tak? Terima kasih.